Tiga. Assalamualaikum, saya Nur Nasrah binti Zakri akan membentangkan tajuk Sosiologi Perindustrian 2. Masalah dalam membangunkan sektor perindustrian terbagi kepada 8. Modal, kemudahan asas, pasaran, sumber tenaga, bekalan bahan mentah, dasar kerajaan, tenaga buruh dan sistem pengangkutan dan lain-lain. Okey, dari segi modal, masalah kekurangan modal yang tidak mencukupi ini untuk menjalankan operasi secara besar-besaran akan terbantut. Ia merupakan masalah yang utama. Ini menyebabkan sebahagian besar modal untuk menjalankan sektor perindustrian adalah bergantung kepada modal asing. Kekurangan modal ini akan menyebabkan sukar mendapat pinjaman kredit daripada bank tempatan dan keuntungan pusingan modal yang berpunca daripada kadar pulangan dan keuntungan yang rendah. Yang kedua, kemudahan asas. Masalah kemudahan asas seperti kekurangan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan makanan, jalan kereta api dan sebagainya menyebabkan perkembangan industri terbantu. Kekurangan ini menyebabkan bekalan bahan mentah sukar dibawa masuk, tapi juga barangan yang siap daripada kilang juga sukar untuk dipasarkan. Dari segi pasaran pula, kualiti barangan rendah dan tidak mampu untuk bersaing dalam pasaran tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Bekalan bahan mentah iaitu hanya kekurangan bekalan bahan mentah ini. Kurangnya bahan mentah ini akan mengganggu operasi kilang. Kerana kekurangan modal. Lepas tu dasar kerajaan seperti menggubal pelbagai akta, strategi dan plan dalam memastikan sektor ini tidak terbelangkang dalam peranannya sebagai penyumbang kepada kemasukan ekonomi negara. Tenaga buruh. Tentunya penduduk tempatan kurang mahir dalam penggunaan teknologi serta tidak menguasai teknologi yang lebih mendalam. Lepas tu sistem pengangkutan. Seterusnya kita pergi ke faktor yang mempengaruhi industri di Malaysia. Yang pertama ialah modal. Modal ini merupakan faktor yang utama untuk membangunkan kilang yang sesuai untuk didirikan di bandar-bandar besar yang banyak kemudahan seperti perbankan, institusi keuangan. Ini akan dapat mengeluarkan modal kepada pengusaha. Yang kedua ialah sumber tenaga. Ini bertujuan untuk menggerakkan jentera di kilang. Lepas tu kawasan perindustrian perlu didirikan di kawasan yang mempunyai bekalan tenaga elektrik yang murah dan mencukupi seperti air dan sebagainya lah. Itu yang ketiga ialah banyak kemudahan asas. Contohnya sistem perhubungan dan pengangkutan berjalan dengan lancar dan kawasan dan tapak perlu bersesuaian dengan bahan mentah. Serta kemudahan lain seperti bank dan sebagainya juga banyak disediakan. Yang keempat ialah bekalan bahan mentah, iaitu dengan banyaknya bahan mentah yang memperolehi kerana banyak dan mudah didapati dan mencukupi untuk kita ekspor ke luar negara. Lepas tu pasaran ini dapat meluas dan permintaan yang banyak sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Yang keenam ialah dasar kerajaan.
iaitu mengamalkan berbagai dasar insentif untuk menggalakkan pelabur asing datang melabur dengan cara mengenakan cukai atau sewa tanah yang murah dan pengecualian cukai ke atas barangan yang dihasilkan. Contohnya mewujudkan zon perdagangan bebas cukai untuk menarik pengusaha mendirikan kilang, antaranya zon perdagangan bebas cukai Bayan Lepas, Sungai Wei dan Pasir Gudang. Dan itu juga dasar kerajaan juga menubuhkan lembaga kemajuan Pas, Sungai Wei dan Pasir Gudang. Dan itu juga dasar kerajaan juga menubuhkan lembaga kemajuan perindustrian Malaysia iaitu MIDA, dengan tujuan untuk memberi maklumat dan khidmat nasihat kepada pengusaha. Dan yang terakhir ialah tenaga buruh, di mana kawasan yang berpendudukan padat akan membekalkan tenaga buruh yang murah dan mudah didapati, dan lahirnya tenaga buruh yang mahir ataupun separuh mahir. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan perindustrian di Malaysia. Okey, langkah yang telah dijalankan ialah dengan memperkenalkan Pelan Induk Perindustrian yang pertama pada tahun 1986 dan disusuli oleh beberapa lagi Pelan Induk sehinggalah Pelan Induk yang ketiga, iaitu bermula pada tahun 2006 sehingga tahun 2020 yang mengambil masa selama 15 tahun. Okey, Pelan Induk industri yang terkini menumpukan untuk menjadikan Malaysia ke arah daya saing global. Okey, strategi yang digunakan ialah dengan memperkukuhkan peranan industri swasta. Antara institusi swasta yang diberi tumpuan ialah perniagaan dan profesional, perdagangan pengedaran, pendidikan dan latihan, sektor pembinaan, sektor penjagaan kesihatan, pelancongan dan lain-lain lagi. Okey, kerajaan menggalakkan syarikat untuk menjadi ahli dalam persatuan perdagangan dan industri. Di samping menggalakkan penubuhan persatuan perdagangan dan industri di Malaysia di luar negara, dan institusi swasta melaksanakan program bina upaya untuk mempromosikan perdagangan dan pelaburan dan sediakan kemudahan. Okey, strategi lain yang digunakan dalam PIP yang ketiga ni juga ialah menjana pelaburan yang disasarkan. Kerajaan menggalakkan pelaburan dan ekspor produk dan perkhidmatan, juga menggalakkan syarikat-syarikat MNC iaitu syarikat multinational company untuk datang membuka cawangannya ke dalam negara kita. Okey, kerajaan juga cuba menyediakan persekitaran pelaburan yang kondusif, iaitu menjamin kestabilan politik ekonomi supaya orang luar yakin untuk melabur di Malaysia. Okey, seterusnya strategi lain juga yang digunakan ialah kerajaan cuba meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai perdagangan utama. Oleh itu, kerajaan meningkatkan ekspor produk yang disasarkan, juga melakukan pembangunan dan promosi jenama Malaysia, iaitu banyak kempen-kempen yang kita lihat seperti kempen belilah barangan buatan Malaysia, dan bermacam-macam lagi kempen yang kerajaan lakukan untuk meningkatkan jenama Malaysia. Dan juga kerajaan juga menggalakkan sektor-sektor industri ini untuk mematuhi standard piawaian yang telah ditetapkan oleh antarabangsa untuk menghasilkan produk. Okey, seterusnya saya akan cuba merangkumkan kesemua langkah-langkah yang telah dilaksanakan di bawah kesemua Pelan Induk Perindustrian ini. Okey, antaranya ialah memajukan industri berat yang terpilih. Sejak
mewujudkan langkah ini, HICOM telah ditubuhkan. HICOM ni merupakan Perbadanan Industri Berat Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1980. Okey, tugas HICOM ni adalah untuk mengenal pasti dan mengurus projek industri berat, membawa teknologi yang sesuai untuk masuk ke dalam sektor industri berat di Malaysia, juga menggalakkan pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang bertaraf antarabangsa. Okey, contoh industri berat yang ada di Malaysia ialah kita ada kilang Proton, kita ada industri membaiki kapal di Pasir Gudang, kita ada industri berkaitan besi dan keluli di Teluk Baglong, kita ada loji gas cecair di Bintulu, dan juga tempat penapisan petroleum di Kertih, Terengganu. Okey, langkah lain juga yang dijalankan di bawah Pelan Induk Perindustrian juga ialah penubuhan industri sepanjang pantai barat dan juga mewujudkan koridor-koridor ekonomi di Malaysia. Okey, setakat ini Malaysia dah ada 5 koridor, iaitu koridor pertama itu koridor SCORE, itu kawasan pembangunan tenaga Sarawak, WPI iaitu kawasan wilayah Iskandar Malaysia, lepas tu kita ada NCER, wilayah ekonomi koridor utara, lepas tu ECER, wilayah ekonomi pantai timur, dan yang kelima kita ada SDC iaitu koridor pembangunan Sabah. Seterusnya kerajaan juga cuba untuk mengurangkan perbelanjaan untuk pembinaan infrastruktur, sebaliknya mengoptimumkan kemudahan sedia ada. Selain itu, langkah lain di bawah PIP juga ialah dengan menyediakan tapak atau kawasan perindustrian yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Okey, contohnya kawasan atau tapak perindustrian ni sepatutnya tidak jauh daripada kemudahan-kemudahan asas dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Antaranya kemudahan dari segi jaringan pengangkutan, kemudahan perbankan, dan juga tidak terlalu jauh daripada kawasan penduduk. Kerana kalau terlalu jauh daripada kawasan penduduk ni, banyak syarikat tidak berminat untuk membuka industri di kawasan tersebut kerana sukar untuk mendapatkan tenaga kerja. Okey, seterusnya kerajaan juga turut menyediakan kemudahan pinjaman modal. Okey, sebagai contohnya kita ada pinjaman modal daripada Majlis Amanah Rakyat Malaysia, kita ada pinjaman modal daripada Tekun dan bermacam-macam lagi. Okey, agensi-agensi ini kebanyakannya membantu industri maupun industri yang sederhana ataupun industri kecil untuk memulakan perniagaan mereka. Okey, kerajaan juga berusaha untuk menekankan kepentingan mata pelajaran teknik dan vokasional. Jika kita melihat di Malaysia sudah banyak institusi pengajian yang memfokuskan kepada teknikal dan juga vokasional. Kita ada College Vocational, kita ada Institut Kemahiran MARA, kita ada IKBN dan macam-macam lagi. Semua institusi pendidikan ini melatih generasi sekarang Malaysia untuk mempunyai sekurang-kurangnya satu kemahiran untuk diguna pakai dalam bidang pekerjaan. Okey, lepas tu kerajaan juga turut menubuhkan MIDA, iaitu Lembaga Kemajuan Perindustrian. MIDA ni fungsi dia untuk memberikan maklumat dan juga khidmat nasihat kepada pengusaha. Okey, kerajaan juga turut memberikan perlindungan tarif perintis industri baru, iaitu sewa atau cukai yang dikenakan terhadap pengusaha yang menjadi perintis untuk barangan tersebut adalah rendah. Dan juga kerajaan juga cuba mewujudkan zon perdagangan bebas cukai di Malaysia.
Okey, kita ada zon perdagangan bebas cukai seperti di Bayan Lepas, Sungai Wei dan juga Pasir Gudang. Pulau-pulau pelancongan di Malaysia juga merupakan zon bebas cukai, antaranya Pulau Langkawi, dan yang terbaru kita ada Pulau Pangku sebagai pulau bebas cukai. Selain itu juga, kerajaan juga telah menubuhkan SIRIM untuk memberi jaminan mutu keluaran hasil dan juga melakukan penyelidikan dan juga pembangunan. SIRIM ni berfungsi untuk memastikan barangan-barangan yang dikeluarkan mematuhi standard piawaian antarabangsa dan juga selamat untuk digunakan. Okey, Malaysia juga turut mewujudkan Malaysia Industry Estate Limited untuk menyediakan bangunan untuk disewa atau dijual kepada pihak-pihak pengusaha. Okey, Malaysia juga cuba meningkatkan peningkatan keupayaan teknologi supaya kita sentiasa berdaya saing dengan negara-negara yang lebih maju. Sebagai contohnya sekarang kita berada di revolusi industri yang keempat. Jadi teknologi kita seharusnya setaraf dan setanding dengan negara-negara yang lain supaya kita tidak ketinggalan untuk menghasilkan produk dan mengeluarkan barangan yang efisien, cekap, di samping menjaga kualiti barangan tersebut. Okey, Malaysia juga cuba untuk memajukan dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu. Okey, sebagai contoh sekarang zaman yang penuh dengan teknologi, kita dapat lihat bermacam-macam syarikat maupun di sektor swasta ataupun kerajaan cuba mengaplikasikan teknologi maklumat ini dengan sebaik yang mungkin. Sebagai contohnya, kita ada portal-portal dan juga aplikasi yang memudahkan lagi pengguna di samping meningkatkan perindustrian tersebut. Okey, Malaysia juga turut memajukan industri berasaskan sumber untuk ekspor di samping meningkatkan industri bukan berasaskan sumber. Okey, kalau kita lihat kita tidak lagi mengimport sumber kita tanpa menghasilkan produk. Maksud macam kita tidak mengimport lagi sebagai dia bahan mentah yang diberi macam tu je. Sebaliknya, kalau kita cuba lihat kan, salah satu sumber kita ialah getah. Kita dapat lihat banyak produk yang telah dihasilkan dengan menggunakan getah, seperti kasut, kita ada sarung tangan untuk medical, dan bermacam-macam lagi lah produk yang berasaskan getah. Begitu juga dengan kelapa sawit, kita telah menghasilkan minyak masak, sabun dan juga ubat gigi yang berasaskan sawit. Okey, itu saja penjelasan daripada kami mengenai sosiologi pembangunan bahagian 2. Sekian, terima kasih.